Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainajah binti Muhammad Nawi dan hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada peradaban di Malaysia. Peradaban adalah terjemahan dari kata Arab iaitu Al-Hadarah. Juga diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai kebudayaan. Istilah peradaban digunapakai untuk menerangkan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban juga sering digunapakai untuk menjelaskan tentang kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Kedatangan Islam ke alam Melayu dan peranan peradaban Islam memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Melayu, baik dalam bidang akidah, undang-undang, pemerintahan, ekonomi, bahasa dan sastra serta seni bina. Peradaban di Malaysia merupakan kesinambungan kepada peradaban Melayu yang menjadi panduan di alam Melayu. Dua ciri utama yang membuktikan terhadap terdapatnya unsur-unsur tersebut di Malaysia adalah melalui penggunaan bahasa Melayu dan penyebaran Islam. Kedatangan penjajah ke alam Melayu telah meruntuhkan ketamadunan Melayu. Dengan bermulanya penjajahan politik dan ekonomi oleh kuasa asing, maka bermulanya penambahan permulaan kepada asal-usul peradaban Malaysia. Penjajahan ke atas alam Melayu telah membuka jalan kepada imigran Cina dan India dalam jumlah yang besar yang kemudiannya mengubah komposisi masyarakat kini. Dengan wujudnya kepelbagaian masyarakat majmuk ini, maka munculnya kepelbagaian ekonomi, sejarah peradaban, sistem pendidikan, adat resam serta bahasa dalam masyarakat. Perbezaan ini membuka jurang antara masyarakat majoriti Melayu, Cina dan India. Untuk mewujudkan perpaduan di bawah satu negara yang berbilang kaum dan bangsa bukan satu usaha yang mudah. Ianya memerlukan kesepakatan daripada semua pihak bagi memastikan Malaysia menjadi satu negara yang berdaulat. Malaysia kini masih belum mencapai satu tahap peradaban yang sempurna, namun untuk merealisasikan negara Malaysia sebagai satu kerajaan ke arah peradaban berbilang kaum bukanlah hal yang mustahil untuk dikesyafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Samri dan hari ini saya akan menganalisis sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Tanah Melayu sebelum penjajahan telah pun membentuk masyarakat majmuk, terutamanya di Melaka. Hal ini kerana Melaka merupakan sebuah pusat perdagangan utama dunia. Melaka merupakan pelabuhan entry port yang menerima kedatangan pedagang dari timur dan barat. Kedudukan Melaka yang strategik yang terletak di antara Selat Melaka yang terlindung daripada angin monsun serta menghubungkan antara China dan India telah menjadi satu sebab utama kemajuan di Melaka. Seterusnya ialah pemerintahan diplomasi. Sultan dan pembesar yang berpandangan jauh serta bijak memimpin. Sistem pemerintahan yang berasaskan sistem pembesar berempat juga merupakan satu faktor utama dalam kemajuan Melaka. Seterusnya, Melaka mempunyai hubungan diplomasi yang baik dengan negara seperti Siam, China dan India. Seterusnya, apa yang mempromosikan kemajmukan masyarakat di Melaka adalah melalui perkahwinan campur. Perkahwinan dengan pedagang dari Arab, India dan juga Eropah telah pun membentuk masyarakat pelbagai kaum. Seterusnya, perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri dari pemerintah China. Dan pembentukan pluralisme dan penyatuan bangsa sebagai contohnya bangsa Baba dan Nyonya yang telah berasimilasi dengan penduduk di tanah Melayu. Semasa penjajahan British, masyarakat pelbagai kaum di tanah Melayu telah terbentuk. Hal ini kerana evolusi industri di Eropah pada awal abad ke-20 telah berlaku. Bagi memenuhi keperluan evolusi industri ini, perlembangan biji timah dan penanaman pokok getah secara besar-besaran telah berlaku. Dan juga bagi memenuhi tenaga buruh bagi sektor ini, penghijrahan secara beramai-ramai telah berlaku, iaitu dari China untuk mengusahakan lombong biji timah dan juga dari India bagi mengusahakan ladang getah. British juga telah mengamalkan dasar pecah dan perintah, iaitu orang Melayu mengamalkan ekonomi secara diri serta tinggal di kampung-kampung, orang Cina bekerja di lombong biji timah dan juga tinggal di bandar, serta orang India bekerja di estate.
Kerana dasar British inilah yang telah pun membentuk masyarakat majmuk yang kita tahu pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eliza Hani dan saya akan membentangkan tentang cabaran dan potensi yang dihadapi dalam mencapai perpaduan kaum dan usaha dalam mengekalkan peradaban dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Cabaran dalam mencapai perpaduan kaum dalam masyarakat Malaysia boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama, dari segi politik, perbezaan parti politik yang berasaskan perkauman. Parti politik yang berbeza mempunyai matlamat dan sentimen masing-masing. Hal ini telah menyebabkan wujudnya jurang antara kaum di Malaysia. Seterusnya, dari segi ekonomi, dominasi sesebuah kaum dalam sesuatu bidang ekonomi yang berbeza. Seperti yang kita tahu dari zaman penjajahan British, setiap kaum di Malaysia telah diagihkan kepada sektor-sektor ekonomi yang berbeza, seperti China di kawasan perlumbungan, India di kawasan pengerahan getah, manakala masyarakat Melayu mengusahakan pertanian. Hal ini telah menekankan kemerdekaan di Malaysia untuk tercapai. Walaupun kemerdekaan Malaysia sudah tercapai, namun kita dapat lihat bahawa masyarakat Cina lebih menguasai bidang-bidang ekonomi di Malaysia, manakala masyarakat India masih terdapat ramai di kawasan sektor pengerahan getah. Hal ini telah menyebabkan sukarnya untuk interaksi sosial antara kaum-kaum di Malaysia. Akhir sekali, dari segi sosial, sistem pendidikan yang berbeza. Pada zaman kini, masih terdapat sekolah yang mengamalkan sistem vernacular berasaskan perkauman. Ini menyebabkan wujudnya jurang antara kaum-kaum di Malaysia. Malah, terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang masih tidak fasih berbahasa Melayu. Ini pula menyebabkan sukarnya interaksi sosial antara pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai potensi dan usaha dalam mengekalkan peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat pelbagai langkah dan usaha dalam menguatkan lagi semangat perpaduan antara masyarakat di Malaysia, dan saya telah bagikan kepada 3 bahagian, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Yang pertama, dari segi politik, mewujudkan politik perpaduan dan menghapuskan sistem politik yang berasaskan perkauman. Setiap ahli politik hendaklah berfikiran matang dan terbuka, malah mereka harus bekerjasama dalam memajukan negara Malaysia. Mereka hendaklah mengambil berat terhadap seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agar seluruh rakyat Malaysia mendapat hidup dalam suasana yang harmoni tanpa berlakunya sebarang pertelingkahan. Seterusnya, dari segi ekonomi, pengagihan ekonomi secara adil. Pihak kerajaan hendaklah mengambil kira nisbah populasi setiap kaum di Malaysia. Mereka tidak patut mementingkan hak pribumi asal saja. Mereka juga hendaklah mementingkan hak-hak kaum-kaum yang lain seperti kaum India dan China. Seterusnya, pihak kerajaan juga boleh memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat dalam memajukan perniagaan sedia ada. Dengan ini, setiap kaum di Malaysia dapat memajukan perniagaan mereka. Seterusnya, meningkatkan lagi ekonomi negara Malaysia. Dan akhir sekali, sosial. Mewujudkan sistem pendidikan negara yang selaras dan mengadakan majlis rumah terbuka peringkat kebangsaan. Dengan mengadakan majlis rumah terbuka, setiap kaum di Malaysia dapat berkenal-kenalan antara satu sama lain. Hal ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara mereka, seterusnya menyebabkan mereka saling menghormati sesama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurhamiza Izzati binti Bahaman akan menerangkan tentang usaha dan cara yang terbaik yang boleh diambil dalam mengekalkan perpaduan serta peradaban masyarakat majmuk di Malaysia. Usaha pertama yang boleh diambil ialah dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama ini. Seperti yang kita tahu, masyarakat Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum, iaitu yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina serta kaum India. Justru itu, perbezaan inilah yang menonjolkan keunikan dan keistimewaan yang membentuk Malaysia pada hari ini. Dan jelaslah bahawa wujudnya masyarakat berbilang kaum ini membawa kepada negara saling bertolak ansur, bersatu padu dalam apa jua perkara.
Namun, adakah kita sedar dalam usaha kita untuk mengecapi perpaduan nasional ini, terdapat juga pelbagai masalah dalam membina permuafakatan dan persefahaman dalam kalangan masyarakat majmuk di negara kita. Jadi, untuk mengatasi masalah sebegini berlaku, semuanya perlulah bermula daripada diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan meningkatkan kesedaran dalam diri kita sebagai seorang rakyat tanpa mengira bangsa dan agama dalam mematuhi prinsip perlembagaan berkaitan dengan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi serta kebebasan hak beragama dalam menganuti agama masing-masing selagi seperti yang kita tahu, isu yang paling sensitif apabila disentuh atau dibangkitkan ialah berkaitan dengan isu agama. Permasalahan ini berlaku kerana kurangnya kefahaman tentang agama anutan dengan agama lain di Malaysia. Seterusnya, pihak kerajaan sendiri perlulah mengambil inisiatif dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan setiap kaum mengambil bahagian. Contohnya seperti aktiviti gotong royong, aktiviti hari terbuka. Melalui cara ini dapat memupuk sikap kerjasama dan mengamalkan sikap saling membantu antara satu sama lain dengan menghapuskan sikap mementingkan diri sendiri. Penglibatan masyarakat yang berbilang kaum dalam aktiviti kemasyarakatan ini semestinya menyumbang kepada pembinaan sesebuah negara. Aktiviti seperti ini mampu meneguhkan semangat perpaduan yang kini semakin sukar diterapkan. Aktiviti ini juga dapat menjadi salah satu platform yang berkesan bagi memupuk semangat perpaduan dan ke arah pembinaan negara bangsa yang lebih aman dan harmoni. Usaha yang kedua ialah dengan wujudnya Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pembinaan Negara Bangsa. Pada tahun 1961, Dasar Pendidikan Kebangsaan yang berasaskan Penyataan Razak dan Laporan Rahman Talib mempunyai fungsi yang penting jika dilihat dari segi proses pembinaan negara bangsa. Perkara utama yang diselitkan dalam Penyataan Razak dan Laporan Rahman Talib ini ialah sistem pendidikan untuk sekolah menengah dan sekolah rendah adalah sama, iaitu percerakan Tanah Melayu. Akta Pendidikan 1961 yang terkandung dalam Penyataan Razak dan Rahman Talib telah menekankan 3 asas utama, iaitu sistem persekolahan seragam, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengatur utama dan kurikulum serta peperiksaan sekolah sama dari segi kandungan serta berjarak kebangsaan. Kerajaan juga berusaha melaksanakan satu sistem pendidikan kebangsaan yang menjadi salah satu teras utama pembinaan negara bangsa. Sekolah rendah dan menengah jenis kebangsaan Inggeris juga mula beransur-ansur menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi apa yang meresahkan bagi kaum Cina ialah wujudnya akta ini menyebabkan mereka terpaksa menggunakan satu bahasa sahaja dalam peperiksaan umum. Maka timbulnya isu pendidikan yang menggugat proses pembinaan negara bangsa. Justru itu, pada September 1974, pihak kerajaan telah menubuhkan jawatan kuasa Kabinet bagi menyemak kembali Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Jawatan kuasa ini telah dipengerusikan oleh Datuk Dr. Seri Mahathir Mohamad. Aspek perpaduan terus diberikan perhatian dalam jawatan kuasa kabinet ini di samping dasar pendidikan untuk melahirkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara. Bidang pendidikan akan berfungsi untuk membimbing dan mendidik anak-anak murid di sekolah ke arah perpaduan untuk melahirkan bangsa yang lebih bersatu padu. Usaha yang ketiga ialah dengan memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Menurut Yani Yahya dan Mary Tan Sri, pembangunan sosial adalah penting ke arah pembangunan dan perpaduan negara. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengaplikasikan rukun negara, pendidikan serta pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi memastikan pembangunan sosial dijalankan dengan sempurna. Apakah itu 5 rukun negara? Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara ini sangat penting kerana ianya merupakan asas perpaduan rakyat dan menjadi landasan untuk menentukan hubungan antara satu sama lain walaupun berbeza agama dan bangsa. Dengan penerimaan rakyat terhadap rukun negara ini dapat membantu melahirkan perpaduan sosial antara satu sama lain. Di samping itu, rakyat akan mendapat menjamin kedudukan sistem
kerajaan yang bersifat diplomatik dan stabil jika rakyat mengamalkan dan mengaplikasikan rukun negara tersebut dalam kehidupan. Jadi, jelaslah menunjukkan bahawa kerajaan mencipta rukun negara ini adalah untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum dengan memberi penghayatan dan menggunakan rukun negara sebagai satu cara untuk memimpin ke arah perpaduan integrasi nasional. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hakimi bin Yuzin ingin memperbentangkan tentang pengkajian kesan dan impak kewujudan masyarakat berbilang kaum di sesebuah negara. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan kita punya kesan dan impak. Yang pertama sekali adalah dengan adanya kepelbagaian kaum di Malaysia, maka adanya kepelbagaian budaya dan adat resam. Ini adalah kesan yang paling jelas dilihat apabila kita mempunyai masyarakat berbilang kaum, maka wujudnya pelbagai budaya dan adat resam. Setiap kaum dan bangsa ada adat resam dan budaya dan fahaman mereka tersendiri. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menghormati dan memahami pantang larang dan budaya kaum masing-masing supaya tidak ada isu perkauman dan lain-lain. Maka kita teruskan dengan impak yang kedua, iaitu impak perubahan hak sesuatu bangsa. Isu ni telah lama diperdebatkan apabila kaum yang paling mempunyai hak yang paling besar kat Malaysia ni adalah kaum Melayu. Kalau nak dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Perkara 153 menyatakan bahawa menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Jadi kalau kita ikutkan perkara 153, dasar itu bertujuan untuk memberikan kesamarataan untuk semua kaum. Maka disebabkan perkara ini, dia telah menimbulkan pelbagai kontroversi, pelbagai isu tentang hak-hak yang dimiliki oleh bangsa yang wujud di Malaysia. Sekaligus perubahan hak mungkin boleh terjadi. Maka dengan wujudnya perkara ini, hak yang dipegang oleh Melayu mungkin menurun dan mungkin akan dirampas oleh kaum-kaum lain apabila isu ni diperbesarkan. Jadi kita tidak seharusnya memperbesarkan isu-isu sebegini kerana setiap kaum telah mendapat kesamarataan yang dikatakan melalui perkara 153. Jadi itu sahaja tentang kesan dan impak kewujudan masyarakat berbilang kaum. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah ke Malaysia masih lagi dalam proses memperkukuhkan peradaban di antara masyarakat majmuk di negara ini. Perpaduan merupakan tunjang utama dalam merealisasikan impian untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang sejahtera dan berdaulat. Tidak dinafikan pelbagai cabaran perlu ditangani bagi mengekalkan dan mewujudkan peradaban yang lebih baik. Penyelesaian yang terbaik dan bijaksana amat diperlukan, lebih-lebih lagi masyarakat kini mempunyai akses yang luas di dunia tanpa sepadan ini. Dan tidak dinafikan Malaysia juga mempunyai ancaman liberal yang dibawa masuk oleh anasir-anasir luar terhadap pemikiran dan peradaban Malaysia. Dan hal ini perlu diatasi sebelum ianya meruntuhkan lagi pemikiran dan peradaban masyarakat. Perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti juga perlu dielakkan ketika memberi apa-apa kenyataan. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting, tidak kira kerajaan maupun masyarakat itu sendiri bagi mewujudkan sebuah peradaban
yang dapat menjaga keamanan dan kesejahteraan negara.